Itu yang perlu kita fahami tentang al-ilmu. Itu yang pertama kita ulang balik, bahasanya al-ilmu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada soalan? Doa awal tahun dan akhir tahun. Maka kalau ada ustaz ajar doa awal tahun dan akhir tahun, maka cubalah bertanya kepada ustaz tu, ustaz, apa sandarannya, apa dalilnya? Kerana doa ini ibadat. Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadat. Maka bila doa ibadat, maka cara dia tertakluk kepada sunnah Nabi. Doa awal tahun dan akhir tahun. Pertama, bila ada awal tahun dan akhir tahun? Zaman Nabi ada awal tahun dan akhir tahun. Al-Quran hanya sebut ada 12 bulan, tapi tak ada penetapan bulan Muharram, bulan yang pertama. Zaman Nabi tak ada penetapan Muharram bulan pertama. Maka zaman Khulafa' Rashidin yang mula menentukan Muharram bulan pertama. Maka kalau begitu keadaannya, mana datang hadis baca doa awal tahun akhir tahun? Dia itu yang berbunyi, siapa yang membaca doa awal tahun di selepas salat asar akhir bulan Zulhijjah tu, kita nak habis tahun kan, maka syaitan akan berkata, habislah amalanku selama setahun yang aku menyesatkan orang tu, tak berguna lagi. Syaitan ada. Maka dibaca pula pada lepas maghrib 3 kali itu awal tahun pula. Kita nak bagi tahu siapa yang pernah dengar setan cakap ni. Melainkan orang yang kita duk tengok tu kan, berubah tu kan, duk cakap dengan jin. Itu aja. Tapi jin tak nak bagi tahu pun. Hang baca doa awal tahun akhir tahun ni, habis aku. Jin dan syaitan benda ghaib. Bila benda ghaib, tidak ada jalan lain nak mengetahuinya melainkan dalil Quran, sunnah. Nabi saja yang boleh bertemu dengan syaitan, itu pun izin Allah Ta'ala. Nabi tak nampak syaitan, tapi dengan izin Allah Ta'ala Nabi boleh tengok. Maka tidak ada orang mendengar yang syaitan kata begitu. Dan sebenarnya tidak ada satu riwayat pun. Kita pun tak tahu mana asalnya. Hanya disebutkan dalam kitab-kitab yang kita baca, yang ada dekat setiap masjid dan surau, iaitu Majmu' Syarif. Siapa pernah tengok kitab kecil itu, Majmu' Syarif, selalu kalau orang beli, dia tulis wakaf. Ataupun dia nak sedekahkan pahala tu, dia tulis kat Majmu' Syarif tu, dan dibubuh surah-surah dan masjid-masjid. Dan itulah, dalam buku itulah ada sebut doa awal tahun dan akhir tahun. Maka tidak ada dalil dan tidak ada sandaran daripada sunnah Nabi SAW. Yang adanya tak apa kan, berlalu macam begitu sajalah. Ada pun siapa nak niat tak niat itu sekatilah. Nak niat tak niat itu sekati. Tetapi baca doa itu dikhususkan tak boleh. Tapi saya beritahu, doa itu maksudnya bagus. Siapa nak baca doa itu, jangan ditentukan pada waktu lepas asar tadi tu dan lepas maghrib. Jangan menentukannya. Dan jangan menentukan bilangan. Baca 3 kali pula, sekali baca 3 kali pula lepas maghrib. Itu semua kita akan saksikan akhir bulan. Itu tidak ada sunnah. Allah Allah. Soalan Syarif tu yakin dan ijtihad, kitab tu. Soalan ke apa? Bagi tahu. Oh, dah ada. Maklumat sebelum ni Majlis Fatwa Perlis je lah yang telah mengharamkannya. Hari ni saya dapat satu lagi maklumat bahawasanya JAKIM dia telah mengharamkannya, telah mengharamkan kitab Majmu' Syarif. Cumanya masalah kita sekarang ni, bila ada fatwa yang telah digazet dan telah yang telah dikeluarkan, dia tidak diwar-warkan kepada masyarakat. Itu masalah kita. Berapa banyak fatwa yang ada dekat majlis fatwa tu tetapi tidak digazetkan, tapi tidak disebarkan kepada pembacaan umum. Bila kita tengok, rupa-rupanya dah ada fatwa kata tak boleh, tapi masyarakat kita tu buat banyak. Itu masalahnya. Maka perlu usaha yang lebih kuat untuk dibukukan majlis fatwa tu. Patut dibukukan semua fatwa-fatwa, maka diedarkan kepada orang awam, untuk orang awam baca dan tengok. Bukan hanya sekadar
Nombor 1, fatwa tentang ni haram. Nombor 2, fatwa tentang ni harus. Nombor 3, fatwa tentang ni boleh dengan syarat. Itu kita tak mau. Dengan ilmu sekali, bawa dalil sekali, sebut sekali apa yang dibincangkan dalam fatwa tu, ditulis apa Quran, apa dalil Quran, apa dalil hadis, dan disebarkan. Maka Majmu' Farid telah pun di fatwa haram. Eloklah. Lepas ni kita kena tengok mana-mana ada surau, mana-mana ada masjid, ada Majmu' Syari, ambil. Sama ada simpan ataupun bakar. Buku tu boleh bakar lah. Buku tu dekat depan ni tu ada ayat Quran. Belakang tu macam-macam doa. Doa haikal, doa Okasha. Yang haikal paling power haikal lah. Ada 7 haikal. Barang siapa baca doa tu, rumah tak terbakar, macam-macam lah. Dapat pahala 70,000 Nabi, dapat pahala 70,000 malaikat, dapat kebesaran Mikael, Jibril, Israfil. Kalau baca doa tu, tak payah amal dah kita ni. Hebat dah kita ni. Boleh putus 70,000 Nabi, kita dah potong lah. Sedangkan Ibn Qayyim dah, apa nama, kalau beribadat umat ni, umat Muhammad ni, kalau beribadat pun selama umur Nabi Nuh, maka sedikit pun tidak akan sampai mencapai pahala seorang Nabi pun. Tetapi dalam tu hebat. Dan barang oleh kerana itulah lepas dia sebut, kalau kita baca pun penat dia punya fadilat tu, banyak sangat. Lawan itu, barang siapa yang tidak mempercayai doa ini, kafir hukumnya. Kafir pula. Suka sangat hukum kafir. Kafir tak kafir ni ada dawabit, ada kaedah dan dia punya caranya. Bukan mudah-mudah kafir sana, kafir sini, kafir sana. Jadi Majmu' Syari kesimpulannya tak boleh diamalkan. Dan kalau jumpa dalam masjid dan surau, mesti kita ambil. Saya beritahu, ambil. Dan kita simpan untuk bagi tahu kepada orang lain, ataupun kita bakar. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Okey, cukup sekadar itu. Apa dia? Ibadat ni Nabi tak buat, kita buat. Asal benda tu jadi benda tu baik, ibadat lah. Tapi apa salahnya? Apa salahnya benda tu baik? Apa salahnya benda tu baik? Agama Islam dalil Quran Sunnah. Semua benda yang baik, semua benda yang buruk, semuanya ditentukan Al-Quran dan Sunnah dan akal yang sihat. Jangan jadi kumpulan namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kumpulan dulu dah, lama dah. Sekarang tak ada dah. Tetapi pemikiran ada, mendahulukan akal fikiran daripada nas Quran dan Sunnah. Nas Quran Sunnah tu dipulah tengkuknya ikut kepala otak dia. Itu Mu'tazilah. Itu jangan dibuat. Maka benda ni baik tidak, tengok Quran kata baik kan, Sunnah kata baik, ataupun tak ada. Tengok tu dulu. Kerana tahsin wa taqbih, mengatakan sesuatu baik dan juga buruk, bukanlah hanya semata-mata kerja akal. Ianya Quran Sunnah dan akal kita berfikir. Dan akal kita mengikut Quran Sunnah. Kalau benda itu baik, kenapa zaman Nabi tak disebut? Kaedahnya macam mana? Kalau sekiranya pada zaman Nabi tak ada halangan Nabi buat, tapi Nabi tak buat. Satu benda tu tak ada halangan untuk Nabi buat. Maksudnya kalau nak Nabi buat, Nabi boleh buat, tapi Nabi tak buat dan tidak diikuti oleh para sahabat berikutnya, maka benda itu tidak sepatutnya kita buat. Kalau benda itu Nabi tak buat kerana ada halangan, Nabi buat, lepas Nabi wafat, umat berikutnya buat, tidak menjadi masalah. Faham? Benda yang Nabi boleh buat tapi Nabi tak buat, maka kita jangan buat. Sebab itu ada kata-kata yang masyhur, para ulama sebut, Ibn Katsir sebut, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau benda itu baik, dah lama dah orang dulu buat. Orang kat depan minta boleh betul ke benda ni?
Kalau benda itu baik, dalam